Cikgu akan memberikan 6 step mudah untuk menyediakan penyata penyesuaian bank dengan mengemas kini buku tunai. Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Erni binti Bakri, mengajar di SM Lokyu Kota Kinabalu. Bagi yang baru singgah di channel saya, dalam channel saya berkongsi berkaitan dengan PDPC Prinsip Perakaunan tingkatan 4 dan tingkatan 5. Okey, jom kita terus saja untuk perkongsian kali ini. Saya akan berkongsi berkaitan dengan penyata penyesuaian bank. Penyata penyesuaian bank ini ialah tajuk tingkatan 5 di modul 3. Okey, so kita pergi kepada 3.2 iaitu penyata penyesuaian bank. Dalam penyata penyesuaian bank, terdapat dua cara untuk menyediakan penyata penyesuaian bank. Yang pertama ialah dengan mengemas kini buku tunai dan yang kedua tanpa mengemas kini buku tunai. So, dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi kaedah yang pertama iaitu dengan mengemas kini buku tunai. Cikgu akan memberikan 6 step mudah untuk menyediakan penyata penyesuaian bank dengan mengemas kini buku tunai. So, diharap murid-murid melihat video ini sehingga ke akhirnya supaya dapat memahami 6 step yang cikgu ajarkan ini. Sebelum kita teruskan kepada 6 langkah tadi, cikgu akan terlebih dahulu menerangkan berkaitan dengan penyata bank, buku tunai dan tujuan penyediaan penyata penyesuaian bank. Jom kita mulakan. Hari ini kita belajar berkaitan dengan prinsip perakaunan tingkatan 5. Lebih fokus kepada modul 3 perakaunan untuk kawalan dalaman. Okey, kita pergi kepada 3.2 iaitu penyata penyesuaian bank. Cikgu terangkan dulu apa itu penyata bank. Penyata bank dikeluarkan oleh pihak bank yang merupakan ringkasan urus niaga yang dilakukan setiap bulan. Dan pemegang akaun iaitu kita sebagai pemegang akaun membuka akaun dalam mana-mana bank, kita dapat tahu baki wang pada setiap akhir bulan dengan melihat kepada penyata bank. Selain itu, kita tahu juga jumlah dibayar dan diterima oleh pihak bank bagi pihaknya. Maksudnya bagi pihak kita. Melalui penyata bank, kita dapat semak dan banding catatan di buku tunai, ruangan bank dengan penyata bank. Selain penyata bank, kita kena tahu juga buku tunai. So, murid-murid semua sudah tahu ini ialah format buku tunai. Kita ada tarikh, butir, diskaun diberi, tunai dan bank di sebelah debit. Begitu juga di sebelah kredit, kita ada tarikh, butir, diskaun diterima, tunai dan bank. So, untuk fokus kali ini di bahagian buku tunai ini, kita cuma fokus bahagian bank sebelah debit dan bank sebelah kredit. Kita cuma mahukan ruangan bank dalam penyata penyesuaian ini. So, buku tunai ini disediakan oleh pemilik perniagaan di mana dalam buku tunai kita merekod penerimaan dan merekod juga pembayaran perniagaan. Okey. So, kita akan guna kolom yang ini. Ini adalah buku tunai ruangan bank yang kita akan gunakan untuk kita sediakan penyata penyesuaian bank nanti. Okey. So, kita ada tarikh, butir, RM, tarikh, butir, nombor cek dan RM. So, untuk penyata penyesuaian bank, kita hanya fokus bahagian ini iaitu buku tunai ruangan bank. Sebab apa yang ada di ruangan bank buku tunai ini ialah amount-amount yang sepatutnya ada juga di penyata bank. Okay, kita lihat apa tujuan penyata penyesuaian bank. Yang pertama, kenal pasti sebab perbezaan antara baki akaun bank di buku tunai dan baki di penyata bank. Kita akan lihat nanti baki yang ada di buku tunai kita tidak sama dengan apa yang ada di penyata bank disebabkan beberapa perkara yang menyebabkan amount ini berbeza. So, yang kedua, kita kenal pasti ketepatan catatan di buku tunai. So, kita ingin melihat sama ada rekod yang kita sediakan dalam buku tunai itu betul atau tidak. Kita boleh pastikan dengan menyemak di penyata bank.
So, kita akan selaraskan baki akaun bank di buku tunai dengan baki di penyata bank. So, kita akan selaraskan mana yang tiada kita tambah, mana yang salah kita betulkan. Itu tujuan penyata penyesuaian bank. Ada beberapa konsep yang kita perlu tahu dulu sebelum kita menyediakan penyata penyesuaian bank. Yang pertama ialah deposit belum dikreditkan atau DBK. Okay, deposit ini ialah cek yang kita terima yang kita belum bank in-kan ke dalam akaun bank kita di bank. Yang kedua, cek belum dikemukakan ialah cek yang telah kita keluarkan tetapi belum dikemukakan ke bank. Ketiga ialah kesilapan buku tunai yang mana ada kala kita melakukan kesilapan merekod amount di dalam buku tunai. Yang keempat, charge bank. Kelima, buku cek. Dan keenam ialah perintah sedia ada. Ketiga-tiga ini ialah pembayaran yang dibuat oleh pihak bank bagi pelanggan. Okay. Faedah atas simpanan, dividen dan pindahan kredit pula ialah berkaitan dengan penerimaan terus diterima oleh pihak bank bagi pihak pelanggan atau kita. Terakhir ialah cek tak laku iaitu cek yang tendang yang tidak dapat diterima oleh pihak bank. Jom kita pergi kepada 6 langkah untuk penyediaan penyata penyesuaian bank dengan mengemaskini buku tunai. Langkah yang pertama, kita akan potong cek sebelum. Langkah kedua, kita akan buat maklumat tambahan empty. Langkah ketiga, kita akan tanda silang amount di buku tunai dan penyata bank. Langkah keempat, kita akan bulatkan yang tidak sama. Langkah kelima, kita akan kemaskini buku tunai. Langkah keenam, sediakan penyata penyesuaian bank. So, kita akan potong empty dan kita akan silang. Kita akan bulatkan dan kita buat BT. Dan kemudian kita buat PPB. Berikut ialah buku tunai perniagaan Hazid Maju menunjukkan baki yang berbeza dengan penyata bank pada 30 April 2020. Berikut adalah buku tunai dan penyata bank pada tarikh tersebut. Jika kita dapati baki akhir untuk buku tunai ialah 16650 dan baki akhir untuk penyata bank ialah 13635. Amount adalah tidak sama, maka kita perlu buat penyata penyesuaian bank. Untuk mengenal pasti sebab berlakunya perbezaan baki akhir di buku tunai dan penyata bank, kita akan mengikuti 6 langkah yang telah cikgu cadangkan tadi. Yang pertama, kita akan potong cek yang sebelum. Cek sebelum itu ialah apabila kita melihat buku tunai ruangan cek yang paling awal ialah 133567. Maka cek yang sebelum yang akan keluar di penyata bank akan dipotong. So, kita terlihat kepada penyata bank. Cek pada 11 hari bulan iaitu cek 133566 merupakan cek sebelum, maka kita akan potong. Kita cari lagi jika ada iaitu pada 24 133565 itu juga ialah cek sebelum. So kita akan potong. Langkah kedua, kita akan lihat maklumat tambahan. Maklumat tambahan yang pertama, cek bernombor 133568 yang dikeluarkan kepada kedai Timothy dicatatkan dengan jumlah yang salah di buku tunai. Ini merupakan kesilapan buku tunai. Jika kita lihat 133568 kedai Timothy di buku tunai ialah 1550. Di penyata bank, jika kita lihat nombor cek 133568, kita dapati amount ialah 1650. Maka di sini kita lihat berlaku kesilapan KBT sebanyak 100, iaitu terkurang catat sebanyak 100 di buku tunai.
Jika kita banding amount di buku tunai dengan penyata bank, amount yang di penyata bank adalah yang sebenar. So, buku tunai perlu dibuat pelarasan atau dibetulkan. So, ini ialah tips untuk melihat jika berlaku penerimaan terlebih, kita akan kredit buku tunai. Jika penerimaan terkurang, kita akan debit buku tunai. Bahagian pembayaran pula, jika terlebih kita akan debit, jika terkurang kita akan kreditkan. Next, kita lihat maklumat tambahan kedua. Cek yang diterima pada 28 April. So, kita pergi tengok buku tunai. Cek yang diterima pada 28 April, Izrin 700 dipulangkan oleh pihak bank dengan tanda rujuk pesuruh bayar. Ini menunjukkan cek ini ialah cek tak laku. Okey, cek tak laku. Jom kita ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ialah kita akan silangkan amount di buku tunai dengan penyata bank. So, bagaimana kita silangkan amount di buku tunai sebelah debit, kita akan silangkan dengan amount penyata bank sebelah kredit. Buku tunai sebelah debit, penyata bank sebelah kredit. Begitu juga dengan buku tunai sebelah kredit akan disilangkan dengan penyata bank sebelah debit. Okey, jom kita mulakan. So, kita akan cek amount 840. 840 ada di penyata bank. 13500 13500 ada di penyata bank. 2340 yes juga ada di penyata bank. Jualan 5300 yes juga ada di penyata bank. Untuk bahagian deposit tidak perlu lihat tarikh, kita cuma perlu lihat amount sahaja. Okey, tidak perlu lihat tarikh, kita tengok amount sahaja dan kita silangkan. Bagi amount 26 hari bulan iaitu wong 3350 tidak ada di sebelah kredit penyata bank. So, kita tidak akan tik. Tengok pula yang di sebelah kredit buku tunai yang akan disilangkan dengan penyata bank sebelah debit. Okey. Untuk kali ini pula kita akan melihat nombor cek. Okey. So, nombor cek dan pastikan amount yang sama. Okey, 850 betul. 133570 1800 yes betul di penyata bank. 133571 990 yes ada di penyata bank. 133572 4300 yes ada di penyata bank dengan nombor cek yang sama. 133573 yes ada di penyata bank 1500. Untuk amount yang tidak ada, so kita akan tengok contoh deposit belum dikreditkan ialah yang ada di sebelah debit buku tunai yang kita tidak tik itu dipanggil deposit belum dikreditkan. Manakala yang berada di sebelah kredit buku tunai ialah cek belum dikemukakan. Okey, maksud deposit belum dikreditkan ini cek yang kita terima belum kita bank in-kan. Cek belum dikemukakan ini ialah cek yang telah kita keluarkan tetapi belum lagi dikemukakan ke pihak bank oleh penerima cek tersebut. Langkah yang keempat ialah kita akan bulatkan amount yang tidak sama. So, tidak sama atau tidak ada di penyata bank maupun di buku tunai. So, kita ada satu iaitu wong 3350, kita ada cek 550 dan kita ada belian 840. So, kita ada satu deposit belum dikreditkan dan dua cek belum dikemukakan. So, kita lihat pula di penyata bank, kita ada dividen, kita ada insurance, kita ada charge bank, okay, dan kita ada buku cek.
Sekarang kita ke langkah yang kelima, iaitu kita akan kemaskini buku tunai. So caranya mudah saja. Pada awalnya kita akan ambil baki BB daripada buku tunai tadi. Baki BB 16650, tarikh April 30. Caranya mudah saja. Kita akan masukkan amount yang ada di penyata bank ke dalam buku tunai. Dan kita akan masukkan juga cek tak laku dan kesilapan buku tunai. Selesai langkah yang kelima, kita pergi langkah yang keenam. Dalam langkah yang keenam, kita cuma akan melihat deposit belum dikreditkan dan cek belum dikemukakan. Kita akan ambil baki debit di buku tunai yang dikemaskini. Di A tadi, soalan A, kita telah mendapati baki buku tunai yang dikemaskini ialah 15595. So, kita akan tengok bagaimana. So, kita akan masukkan cek belum dikemukakan. Okey. Dan deposit belum dikreditkan. So, bagaimana mau ingat apa yang perlu ditambah, apa yang perlu ditolak? So, kita tengok alfabet. Baki debit di buku tunai, B. Buku tunai. So, kita lihat B. Lepas tu kita tambah dengan C, cek. Dan kita tolak dengan D, deposit. So, kita akan dapat baki kredit di penyata bank. Yang ialah 13635. Murid-murid kena tahu baki kredit. Kenapa dia kredit? Sebabnya amount dia ialah positif. Okey, untuk di penyata bank baki kredit itu adalah baik. Okey, maksudnya kita ada duit sebanyak 13635. Mudah kan menggunakan 6 langkah ini dalam menyediakan penyata penyesuaian bank. Bertemu lagi di video-video akan datang. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video terkini daripada channel Cikgu Irni. Jumpa lagi. Bye.